berapa. Kalau tak silap saya, bulan lalu kita ambil iktibar. Anak lelaki, saudara lelaki seberapa. Benar pun tidak, mesra pun tidak, tapi boleh dapat harta. Bapa dia dengan kita katakan adik-beradik satu bapa. Adik-beradik satu bapa ni kadang-kadang bukan tak mesra, dia tak kenal pun. Tapi bapa kita punya anak lelaki, bapa lagi kita, anak lelaki dia, itu anak saudara. Anak lelaki saudara lelaki dari saudara lelaki. Anak lelaki dari saudara lelaki. Ada dalam senarai terima harta. Satu bapa aja. Maknanya kita dengan bapa dia satu bapa. Kalau dengan bapa dia tak kenal, tak mesra dengan anak dia lagi tak. Tapi termasuk dalam senarai dapat harta. Itu saya ingat minggu lalu kita ambil iktibar. Harta kita ni yang tak mesra, yang tak kenal sedang dalam senarai menunggu. Senarai menunggu harta. Kita mati je, tak ada waris yang 9 ni tak ada, dia dapat. Waris 9 ni tak ada, dia yang kedua. Jadi apa yang kita sudah tentu bulan lalu, ini kita ambil iktibar. Kita punya harta, kita tukang kumpul, tak sempat kita manfaatkan harta kita, orang kita tak kenal, yang tak mesra, dia dapat harta. Tak boleh cakap dia. Jadi saya fikir harta kita ni, kita dah pernah kali. Kalau kita mati, kita tak bawa harta. Jadi contohnya ni siapa nak ambil harta ni, kita pun tak gunakan. Kita dalam kubur lama tak ada apa-apa. Ibarat cakap kita mati cuci tangan. Kita bawa harta, tinggal harta. Orang dunia siapa nak ambil pengebut, dapat 2 orang lah. Kita kat akhirat ni tak ada apa-apa. Saya kata tak boleh. Undang-undang harta awak akan ditanya. Kan kita dari tempat akan ditanya. Salah satu dari harta kita, dari mana dia dapat, mana kita keluarkan. Ada keluarkan zakat tiap-tiap tahun, ada keluarkan pilihan puasa kalau ada pergi haji fardu kalau sudah wajib. Maka ditanya. Sedangkan kita masuk kubur, kita tak tahu harta. Kita kata orang lain yang bedal, saya kena bedal. Kalau ada kita mati tak ada apa-apa, senang. Tapi tak boleh. Awak tinggalkan harta halalnya dipisah, dikira. Haramnya dianggap. Jadi kita dah belajar, itu semasa awak tak boleh salah bagi. Ya Allah, inilah yang Nabi kata belajar dan ilmu ni akan hilang, ilmu ni akan dilupakan, ilmu ni akan diakan. Jadi sekarang ni, masa sekarang kita dalam faham apa yang dikata oleh Nabi. Orang tak nak ikut para ilmu, tak mesti ikut para ilmu katanya. Buatlah wasiat. Wasiat ini adalah kadang-kadang susah lagi buat-buatkan dalam buat khabar ni. Betul-betul menunggu tau. Awak tak kira siapa yang mengatakan ustaz yang lulusan dari mana, tapi kalau salah tetap kita dah bersalah. Nak berjadi ke buat wasiat, wasiat soalnya. Wasiat soalnya, cuba tak jelas jaganya dia buat wasiat, macam Nabi Yaakob buat wasiat, ibu anak-anak ni, taklah mati dalam Islam, mati dalam iman, buatlah ibadat, sembahlah Allah. Kalau itu wasiat. Tapi bila wasiat tu aja harta. Sekarang harta awak nak wasiat dia tak boleh. Awak tak boleh buat wasiat kepada keluarga yang sudah ada dalam senarai harta. Kita tak boleh buat wasiat. Wasiat tu apa? Bolehlah kecil lah. Pasal sekarang saya tengok boleh tak kita serap so, abang ni keluar suruh buat wasiat. Buatlah
supaya warga tak melana ke, tak mepat ke, tak apa ke. Ya Allah, ikut para tak macam tu. Wasiat sebenarnya, wasiat pesanan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia. Itu wasiat. Pesanan tapi dilaksanakan setelah meninggal dunia. Itu nama wasiat. Wasiat artinya pesanan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia. Kalau saya wasiat sekarang tunaikan dalam wasiat. Tunggu saya mati. Itu baru wasiat. Kita tak boleh wasiat. Tak boleh buat wasiat habis nanti tau. Nabi larang buat wasiat kepada anggota keluarga yang dalam senarai terima harta. Salah. Kita tak boleh buat wasiat kepada anggota keluarga yang dalam senarai terima harta. Suami buat wasiat pada isteri. Isteri buat wasiat pada suami. Atau ibu bapa wasiat pada anak. Atau anak wasiat pada ibu bapa. Apa ni? Alasan? Pasal mereka kan Allah dah tetapkan dalam Quran. Surah An-Nisa. Ibu berapa dapat? Anak berapa dapat? Anak lelaki berapa? 2 kali ganda dari anak perempuan. Ada sulung kat dalam Quran. Awak pula nak tambah saham yang Allah dah tetapkan. Faham tak cakap? Ini yang tak boleh. Sekarang kita buat wasiat, kita kata kalau mak mati mak ni ada 2 anak, satu lelaki, satu perempuan. Kalau mak mati, barang mak ni semua kasih pada anak perempuan. Salah. Tapi kata kasih anak lelaki. Kan kita kasih nak boleh pakai gelang katai. Ini harta. Dia boleh jual. Tapi awak dah kasih anak perempuan, awak buat wasiat anak perempuan 1, anak lelaki 2. Allah tetapkan. Kalau awak dah kasih, tetap boleh. Faham tak? Dan membubarkan. Bubarkan. Apa bubar? Apa bubar? Bubar. Buka. Diubah. Ubah apa yang Allah tetapkan. Dibubarkan apa yang Allah tetapkan. Diubah apa yang Allah tetapkan. Allah tak boleh. Ada 5 anak saya cakap wasiat ni boleh pada siapa? 5 anak ni tak boleh terima harta. Jadi kalau ini 5-5, Allah nak kasih siapa nak wasiat harta dari 5 ni boleh. Ada 5 anak tak boleh dapat harta. Jadi kita nak buat wasiat kepada yang tidak dalam senarai boleh. Yang tak boleh, yang dalam senarai nak terima harta yang sudah Allah tetapkan. Dia sumber 1/3 ke 1/6, awak nak apa lagi itu tak boleh. Tapi 5 anak ini tidak boleh terima harta. Siapa dia? Anak buaya. Tapi bagi perempuan, kalau dia mengandung 2 nikah sekalipun ni, dia anak kandung. Jadi yang perempuan, kalau dia mengandung anak 2 nikah, dalam nikah, tetap anak kandung. Dia kandung. Keluarga dia semua mahram. Kalau keluarga dia, kira kalau budak dia boleh dapat harta, dapat. Tapi cucu perempuan tak dia dapat, dari sebelah anak perempuan tak dia dapat harta, datuk atau nenek. Tapi kalau dia senarai dapat harta, bisa kata, dia boleh dapat. Tapi yang tak boleh dapat sebelah bapa. Jatuhnya benih sebelum nikah. Dia galak ni. Saya macam-macam masalah. Nak buat nikah ni kalau belum bersalah, nikah tak kisahlah. Tak nak bernikah. Anak luar nikah ni kalau dah dilahirkan, sanggup nikah lagi lah.
kali nikah, buat buku rekod untuk kaji tu. Tapi tak kena roda, pasal jatuhnya benih belum nikah. Oh, kan? Itu bapa nikah dengan mak dia sekalipun bukan bapa kan. Tapi mak kan. Jadi bapa tu kalau nak buat wasiat pada anak ni boleh. Dia dah kahwin dengan mak dia, dan dia dapat anak-anak yang lain, kan dia ada harta. Dia kata kalau abang mati, dia kasih abang dulu. Pasal dia bukan dalam kenalan rumah. Kalau orang yang adik-adik faham, macam pula bapa wasiat dengan abang ni. Kalau dia belajar hukum macam kita lah, tak boleh. Kalau anak kandung dia lah, bukan anak kandung tu. Kedua, anak angkat. Tak boleh beri mata. Jadi kalau nak wasiat dulu. Kalau kita ada anak angkat, kita boleh buat wasiat tidak lebih dari 1/3. Anak angkat. Tak boleh beri mata. 5 anak tak boleh beri mata. Anak tiri. Anak tiri tak boleh beri mata. Nak wasiat boleh. Kadang-kadang ada orang dia sayang anak tiri tu. Dia boleh buat wasiat. Tapi tak boleh banyak. Tak boleh melebihi 1/3. Sebab dia tak senarai beri mata. Jadi anak tiri, undang-undang anak tiri, bapa dia kahwin dengan mak dia, mak tiri dia, dia anak lelaki katakan dia tak bersalah mak tiri itu. Sampai bapa dia berhubungkan sebagai suami isteri dengan perempuan itu. Baru dia anak tiri yang tak batal. Tapi kalau sekadar bapa dia nikah saja, tak tentu mak perempuan tu kan, cerai, dia boleh nikah. Dia boleh nikah. Macam orang keluarga 69 Tanpa nikah itu sah. Nikah yang kemudian tak sah. Sebab nikah dengan cucu tiri, kalau yang bapa dia, kalau yang mak dia, nikah dengan nenek tiri lah. Nenek tiri dia lah. Bapa dia punya mak mertua, nenek tiri dia. Pasal tak batal lah ibu ayang, anak tiri, cucu tiri, cicit tiri, datuk tiri, tak batal. Boleh lah. Awak dia nanti apa yang macam tu. Keturunan anak tiri, cucu tiri, cicit tiri tak batal wudu. Datuk tiri tak batal wudu. Tapi dengan syarat dan nikah dia berkedudukan sebagai suami isteri. Kalau dia nikah saja belum mahram. Kalau ada lelaki dia nikah dengan satu perempuan, kali dia kata alamak aku salah pilih. Untuk pilih anak dia dah pilih mak pula. Jangan sentuh mak. Tak sentuh mak cerai, boleh ambil anak. Faham ni? Jadi anak tiri tak masuk dalam mahram dan tak masuk dalam mahram kalau mak bapak tidak berhubungan sebagai suami isteri. Tapi tak boleh dapat harta. Jadi boleh buat wasiat kalau mau. Lagi yang keempat, anak menantu. Anak menantu. Anak menantu tak boleh terima harta. Kalau awak nak wasiat, kasi anak menantu bilang. Mungkin dia tak masuk sedarai. Anak menantu ni pula nikah saja. Yang perempuan boleh salam bapa mertua, yang lelaki boleh salam mak. Tak batal lain saya. Nikah saja. Nikah salam mak. Salam mak. Ini anak menantu. Anak tiri dah kecil, ada lagi. Kemudian yang kelima, anak susu. Anak susu tak boleh terima harta. Jadi kalau nak wasiat anak susu, bolehlah. Dia tak boleh terima harta. Anak susu, jadi dia tak boleh terima
bapak susu dia, mak susu dia, kalau tapi mahram tau. Anak susu kalau susu 5 kali dengan kenyang, sebelum 2 tahun tu anak susu. Jadi suami dia bapak susu, suami dia punya mak bapak, datuk dan nenek susu sebelah bapak susu, datuk dan nenek susu sebelah mak susu, mak saudara bapak saudara sebelah bapak susu, adik-adik bapak susu, mak saudara bapak saudara sebelah mak susu. Dan mesti cakap susu pasal dia mahram saja, tidak ada kait keturunan dan tidak ada kait harta. Pasal dalam Islam ni cukup jaga keturunan. Sebab tak boleh, anak angkat tak boleh bin pada bapa angkat, binti bapa angkat, kan dijaga lah. Keturunan ni main peranan yang penting lah, tapi tak tahu nak cakap apa satu. Keturunan ni penting lah. Kalau keturunan ni ada penyakit apa-apa boleh pergi ke sana. Kalau keturunan dia ada usaha akal atau ada apa pencat apa, boleh pergi ke sana. Apa-apa sakit, mewarisi penyakit, mewarisi DNA darah, dan juga mewarisi kalau mak bapak dia macam kadang-kadang kita tengok mak bapak macam tak setakat mana lah belajar, pasal tak berkembang dia punya pemikiran. Jadi ini semua mekanan lah, pasal keturunan penting, tak boleh dicuman. Dan disuruh juga kahwin, seksa keturunan. Kalau keturunan atas tadi semua tak betul masuk mentol, sikit-sikit pun kalau tak masuk mentol pun pergi mentol lah. Betul, keturunan seperti sebab tak boleh bin atau binti bapak nak jaga juga keturunan. Orang Hindu, orang Arab tahu suka ambil anak angkat. Jadi Syed ni datang China, dia ingat anak dia tak Arab lagi dia jaga keturunan ni. Terang-terang dia taruh Abdullah, dia tak taruh binti Syed Muhammad Abdullah, anak angkat tak. Dia jaga tak macam orang kita anak angkat pun kesian. Binti Abdullah, dia kata kenapa dia binti Abdullah, bin Abdullah. Nak cakap anak angkat tu berat. Penting. Jadi 5 ni kita boleh buat wasiat. Kalau tak terima harta. Jadi wasiat pesanan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia. Boleh wasiat kepada waris yang tidak terima harta. Boleh wasiat kepada siapa yang kita suka. Kita ada harta, kita tahu kita mati, kasih dengan member kita ni, 10 ribu. Boleh? Member kita. Ya, ni nak pergi haji, kasih dia pergi haji ke, apa kata orang biaya pergi haji ke, buat macam tu. Boleh? Member kita lah yang macam isi dengan buku, macam isi dengan buku lagi. Tak tahu. Jadi itu boleh wasiat. Lagi boleh wasiat untuk amal jariah kita. Kita dah penat-penat kerja, kita dah, itu pun kalau waris 7 sampai 1/3. Kalau tak 7, berapa waris yang nak saya. Itulah yang dikatakan wasiat. Tapi pada keluarga tak boleh buat wasiat. Suami tak boleh buat wasiat pada isteri, mak bapak tak boleh wasiat kepada anak. Ikut hukum faraid yang ada dalam dua wasiat. Kalau tahu sampai orang yang tak ada tu Nabi kata belajar faraid, belajar. Jangan tak belajar faraid dah kata orang semakan. Bercakap dengan mak dia, rumah ni semua dia dah tahu Nabi sendiri. Ya, itu. Kalau meninggal lagi, itu meninggal mak ni harap halalkan. Minta ampun lah kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa tu, ampunkan dosa nak apa pasal aku tak ipit dia dengan dia tak tahu. Cakapan dia tu tidak menyakitkan hati ibu dan mati. Jadi ni
Kadang-kadang ilmu tinggi, tapi buat akhlak, kenapa kita tak atur anak. Jadi, kadang orang ajar, kadang tak tahu hukum Islam, ingat harta dia tu kasih lah. Saya nak kasih isteri saya. Isteri lap-lap dia. I love you, you love I ni dia lah. Jadi, ada tak wanita lain? Ada tak harta lain? Kalau ada harta lain, tak pun. Harta dia. Ni sekarang dah luar, luar kan. Berubah wasiat, apa nak wasiat? Ikut hukum faraid, tapi kita ikut hukum Allah. Apa? Quran punya tak bagus, hukum Allah tak bagus, wasiat dia bagus. Surat lawyer ni lebih baik dari surat dalam Quran. Ni nak tanya, ni yang sekarang terjadi, ni yang nanti kakak-kakak tak tahu hukum faraid. Siapa yang terima tak tahu. Jadi itulah. Walau macam mana pun ni, kalau 9 orang tak ada, anak lelaki, saudara lelaki sebangsa tetap. Jadi mahjub maknanya tak boleh dapat kalau anak lelaki dari lah patutnya. Kalau anak lelaki saudara betul pening. Anak lelaki dari saudara lelaki. Tapi saya sikit cakap dulu. Masuk sikit lah ya. Anak lelaki, saudara banyak lelaki. Anak lelaki dari saudara lelaki. Adik-beradik lelaki punya anak lelaki. Anak perempuan tak dapat tahu. Satu bapa. Bapa dia ni satu bapa dengan si mati. Terhalang daripada harta pusaka sekiranya pewaris mempunyai anak lelaki, anak kandung. Kalau 5 anak tadi tak tahu. Anak lelaki kandung. Tak ada anak lelaki, ada anak perempuan. Satu tembok. Cucu lelaki. Cucu lelaki pun dari anak lelaki. Ini 2 orang perempuan. Termasuk bapa. Ini 3 ni apa-apa. Tapi anak dan cucu turunan dia apa-apa saja tak ada peratus. Tapi bapa ada peratus dan ada apa-apa. Ini 3 orang ini lebih ni. Anak lelaki si mati, cucu lelaki si mati, dia dapat dipanggil apa-apa. Apa-apa kata hati harta. Tapi bapa kandung dia dapat peratus dan apa-apa. Apa-apa kata juga bagi harta. Kenapa bapa tu tak nak kasih apa-apa saja tak ada peratus? Tak boleh. Apa-apa ni bahagian yang ikut nasib lah. Kadang banyak, kadang sikit, kadang tak dapat. Kecuali anak lelaki. Anak lelaki tetap dapat. Tapi kalau cucu lelaki, nampak sedap ambil bagi harta. Pasal yang mati tak ada anak lelaki. Jadi cucu lelaki ganti. Bapak dia dah meninggal, dia ganti. Tapi tak bukti dia dah. Sebab bapak mesti ada 1/6. Jadi kalau tak ada baki di bapak, dia ada 1/6. Tapi kalau hanya baki saja, baiklah, saya contohkan yang saya dah contohkan dulu. Harta 100,000. Harta 100,000. Yang mati ni tinggalkan suami. Satu. Nombor 2 anak perempuan. Nombor 3, ibu kandung. Nombor 4, cucu lelaki dari anak lelaki. Sekarang cucu lelaki dapat tak harta? Dapat. Pasal yang mati ni hanya ada suami tak hijab. Anak perempuan tak hijab. Ibu tak hijab. Dia kalau bapak baru hijab cucu ni. Sekarang tak ada yang mahjubkan si cucu lelaki dari anak lelaki.
dia dapat apa? Asabah. Apa asabah? Bagi harta. Jadi sekarang ni, cuba buat boleh 100-100 ribu. Suami dapat 1/4. 1/4 dari 100 ribu, 25 ribu. Dua anak perempuan, ni nak tunjukkan asabah tak dapat tau. Dua anak perempuan, 2/3. 2/3 dari 100 ribu, 66,666. 5/6. Ibu 1/6, 16,000. Cucu tu tak kira 1 ke 2 bilangan dia tak kira. Asal dia cucu lelaki dan anak lelaki, dia apa? Kalau dia ramai, dia bagilah. Kalau dia seorang, kenyanglah dia orang. Atau ambil bagi harta. Kalau awak kira semua harta bukan 100 ribu, 107,666. Suami, 2 anak perempuan ni. Macam mana nak bagi diri cucu ni? Baliklah juga. Alasan yang 3 orang ni tak dapat nak selesai. Alasan harta dia 100 ribu. Ini 25 ribu, dia ni 66 ribu, dia ni 16 ribu. 107,660. Tapi macam nak cari 7,660, okey. Jual apa-apa benda sokong. Tak boleh tak? Jual lagi apa lagi? Jual lagi apa lagi? Jadi itu ada satu cara kira-kira namanya awal. Awal ni fikirkan saham. Boleh cukup. Allah, lebih kau. Itu yang mengatakan. Lebih kau. Tak ada kan? Itu dalam Islam hukum yang tak tahu nak selesai. Tak dapat nak selesaikan. Sebab kita belajar buat PK, ngaji, doktor Senayang ada titik ahli PK. Tak tahu. Tapi sekarang, bukan titik. Ahli PK hanya namanya titik-titik. Itu dipanggil bahasa Arab, selalu bawah. Kalau bahasa Melayu, pensi. Pensi tak tahu. Macam saya, tahu. Sekarang saya ni ada sikit. Saya tak boleh mandi. Adalah menghapuslah email ke berjaya. Okey, saya pun. Tak ada tanah saya pun. Macam. Saya tak boleh. Saya tak. Dalam teknik, ya. Awak saya tak mandi? Tidak. InsyaAllah. Ada hal. Begitu pun tak boleh. Waktu itu nak bersemayam untuk aku. Pilih kakak. Tak ada benda yang tak ada jalan. Tak ada jalan. Jadi sampaikan harta ni tak cukup boleh. Ada cara yang berkira. Ini kira. Yang boleh tahu je. Semadil. Jadi yang cucu lelaki ni dari anak lelaki tak dapat. Tak ada lelaki. Tapi si bapa sebab dia ada 1/6 dulu. Tapi dia 1/6. Ada baki, dia dapat. Tak ada baki, jangan. Tapi cucu tak ada 1. Terus apa-apa. Tapi kalau cucu perempuan pula, cucu perempuan dari anak lelaki, dia 1. Kalau 2 mak saudara memang dia tak dapat. Tapi kalau 1 mak saudara, suami, mak saudara 1, mana 1 anak perempuan, ibu, 1 cucu perempuan. Tadi, suami, 2 anak perempuan, 1 ibu, 1 cucu lelaki. Itu tak dapat. Tak apa-apa, tak ada lagi. Tapi yang ini, suami, 1 anak perempuan dapat, kalau 2 tak dapat, ibu, 1 cucu perempuan ke 2 ke tak kira, bilangan tak kira. Dia dapat. Apatan? Suami, 1/4. 1 anak perempuan, 1/2. Ibu, 1/6. 1 cucu perempuan ke
kedua dari anak lelaki, satu beranak. Satu beranak. Jadi memang harta tak cukup. Boleh awal. Boleh tinggikan tahap. Kalau belajar awal tu sikit balik. Nanti bila lega-lega belajar awal. Jadi cucu perempuan dapat. Di sini pada akhir ni sebelah kaum perempuan. Tak sebelah. Orang lelaki banyak apa-apa tinggal bagi harta. Kalau yang saham besar-besar yang ambil tak ada lagi. Tapi kalau perempuan, dia punya apa tu adik-beradik, satu mak, satu bapa perempuan, dia apa-apa kalau yang matinya ada anak perempuan. Itu aja apa-apa. Tapi yang banyakkannya lelaki. Jadi di sini menunjukkan yang perempuan itu tetap dapat. Apa-apa belum tentu. Tapi kenapa adik-beradik, kalau saya ada adik-beradik laki-laki 20,000, saya 20,000. Kan sikit. Kalau ada lihat kita ada belajar dalam kitab ni masalah masa ini kita tengok. Sebab bila lelaki dua bahagian adik-beradik, yang adik perempuan satu bahagian, yang dua bahagian ni tanggungjawab kepada saudara perempuan. Saudara perempuan tak makan, ditanggung. Saudara perempuan ni terencat akal mengapa ke adik-beradik lelaki tanggung. Saudara perempuan ni tak bayar fitrah, adik-beradik lelaki. Sebab dia diberi tu. Bila beri lebih, dia tanggungjawab. Begitu. Baik, sekarang kita ambil masalah masa ini, muka surat berapa? 200. Berapa? 218. Apa dia? Yang ke-6. Ini waris kalau ada keluarga dia meninggal, dia tak boleh buat. Apa dia tak boleh buat? Melakukan kesalahan dalam urusan hak milik rumah dan harta lain. Kita lihat bahagian aset-aset lain pewaris di muka surat 24. Sekarang ni kita mesti mencat lagi. Ini dah banyak mencat tau. Kita punya masalah masa kini belum selesai tau. Saya mencatkan 215 pasal nak kenal. Kita kalau ada harta, apa kita tak boleh buat. Dah selesai. Sekarang kalau ada warga kita meninggal, apa kita tak boleh buat. Yang tak boleh buat kita cerita. Jadi muka surat nombor 24, aset-aset lain pewaris. Aset pewaris adalah harta yang dimiliki oleh pewaris. Pewaris ni siapa tahu? Arwah dia. Yang arwahnya jadi arwah. Saat kematiannya, antara aset yang menjadi harta pusaka si mati, wang tunai. Wang tunai senang lah. Tapi kereta dia, rumah dia, barang emas dia, TPF dia, saham dia, apa dia punya pampasan dia, macam-macam lah lain-lain ni. Ini dia ada urayan. Jadi kalau wang tunai senang aja. Tapi yang dikira faraid harta dia yang punya diri tahu tau. Yang punya diri tahu. Maknanya dia punya hak. Tapi kalau dia dah meninggal, baru mendatang, dia tak tahu itu siapa yang terima. Macam duit salam-salaman, duit apa ni, tempat kerja collection, tempat kerja collection, ataupun pampasan yang diberi pada keluarga dia. Jadi itu, siapa yang terima, itu haknya. Sekarang bapak kita meninggal, kita dapat tempat kerja. Kalau enggak kita kerja yang tak ada pangkat lah. Orang ada pangkat tak nak ibu tu. Banyak. Kalau dapat ibu-ibu yang tempat kerja, ada kenalan-kenalan, orang pangkat, kenalan orang pangkat. Dikasih pun pangkat juga lah. Jadi banyak ibu pak ibu kalau kata, kemudian dia masuk pula untuk
arwah ni haibat kematian. Dia masuk dengan arwah tak tahu. Tapi haji. Sebagai insan ini bukan jadi perlu kita dapat. Sebab kematian. Alangkah baiknya kalau dapat duit tu ulangkan kepada arwah. Ulangkan masukkan dalam endapan dia. Tersebutkan. Walau amal untuk ini. Tahun kali kalau awak nak buat amal untuk arwah mak, arwah bapa, ya Allah, ampunkan dosa mak aku. Atau salah satulah satu dia, satu orang satu jangan kita ampunkan dosa mak bapa kalau mereka ada hutang zakat. Mak dari zakat, bapa dari zakat. Tak boleh dipoin sama. Ya Allah, ini berapa rasul ke berapa puluh. Ya Allah, tak pernah matilah. Ini bayar duit zakat hasil bapa. Kadang-kadang dia pulang tak pernah. Sekarang ni angka tinggi 6,600 lebih. Dulu angka murah. Orang dulu cakap apa tu? Yang saya dengar lah, kita orang kaya zakat. Tak kira kaya miskin, siapa saja, duit tu ada tetap tahun, angka yang patut buat zakat mesti buat zakat. Cuma sekarang 6,000 lebih. Masa tinggi. Dulu 2,000, 3,000 dah wajib zakat. Jadi kita tak tahu. Keluarkan sikit. Zakat arwah bapa. Kita dapat ni zakat arwah mak. Mampu dalam kita bayar. Jangan terlampau yang serius. Tapi selesai. Kena dibayarkan. Ini fidyah untuk arwah mak. Kita tak tahu. Dia tinggalkan puasa dan bertemu Ramadan dia tak bayar fidyah. Mungkin dia tak puasa fidyah saya tak bayar. Berkenaan harta orang dulu salah mungkin. Dan orang salah. Dia sikit. Jadi semua dia tak buat. Mana ada korban-korban nikah orang dulu itu besar. Jadi semua kan. Kalau agak-agak dia punya haji, duit dia tak ada, memang dia tak wajib menyaji. Dia tak ada duit dan dia memang miskin. Orang miskin tak wajib menyaji. Kita sebagai anak, duit dia memang tak ada, duit kita keluar. Sama ada kita pergi, kali yang kedua, ketiga, atas nama Allah. Itu ada baik. Satu jasa anak bakti kepada ibu atau bapa. Dua je lah. Ibu, bapa, suami. Kalau anak agak tak mampu lah dia terjadi, tapi lah. Kalau kita rasa kita ada kemampuan, kita nak buat sana pun jalan, kita dapat pun. Arwah ni pun tahu, kalau dapat ni, siapa boleh kirim. Kalau yang sudah meninggal lah. Jadi itulah, kita belum sambung, dapat sambung lagi. Jadi dia punya harta peninggalan semasa dia hidup, dia tahu, itu jadi orang. Selepas dia meninggal baru harta datang, yang mati tak tahu itu siapa yang baiknya alihkan kepada dia. Jadi buatlah amal-amal untuknya yang fardu dan buat juga lah amal jariah kalau ada itu. Wallahu a'lam ila Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa al-Fatihah. Jadi insyaAllah kita jumpa balik pada 7 hari bulan 12. Umur sihat 7 hari bulan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana bi'al-Quran wa barik lana bil ayat wa bikin hakim wa minna innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an. Allahumma iftah lana wa li hadirina abwabal khair wa abwabal rasa wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi